A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan juga muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan kuliah, saya suka untuk mengumumkan bahawa Kolej Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor KITIS akan mengadakan kelas talaki kitab hadis 40 bersanad. Apa maksud bersanad? Maknanya talaki ni diambil daripada guru, ambil pada guru, ambil pada guru, ambil pada guru, ambil pada guru, ambil sampai sanadnya pada hadis tersebut. Dan kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, daripada Imam Bukhari ni sanadnya pun diambil pada gurunya, pada gurunya, pada gurunya, pada gurunya, pada gurunya, pada sahabat Nabi dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud bersanad. Jadi kelas talaki kitab hadis 40 bersanad bersama Ustaz Salman Maskuri PU Salman pada tarikh 15 dan juga 16 hari bulan Februari, Sabtu dan juga Ahad. Hari Sabtu jam 8 pagi sampai 6.30 petang. Hari Ahad 11 pagi sampai 10.30 malam. Tempat di Dewan Serbaguna KITIS. Dan bayaran hanyalah RM50. Merupakan bayaran untuk kitab dan untuk makan. 2 hari itu. Untuk kitab sekali dengan makan RM50. Dan penyertaan hanya terhad kepada 25 orang muslimin dan 25 muslimat sahaja. Boleh faham kot? Sekian dimaklumkan. Nanti mungkin iklan ni akan ditampalkan di belakang. Boleh rujuk. Tak ramai ni tuan-tuan, tak ramai. Baik, kita sambung pengajian kita dalam tafsir surah Yasin ini. Sebelum ini kita telah membicarakan sampai ayat yang pertama, Yasin. Masuk ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, Wal Qur'anil Hakim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Adapun huruf waw di awal ayat merupakan huruf qasam, huruf sumpah. Wal Qur'anil Hakim, waw itu adalah waw qasam. Kalau kita ngaji bahasa Arab, waw itu waw qasam. Apa waw qasam? Waw qasam ialah waw sumpah. Waw ini kalau kita ikut kaedah bahasa mengaji dia, ada waw ataf. Ataf ni ialah ikut. Saya, ana wa zaujati, saya dan isteri saya. Maknanya waw di situ waw untuk tabik, untuk ikut, ataf. Aku dan bini aku. Waw itu maksudnya dan. Ada waw maksudnya qasam, demi. Macam kita sebut wallahi, waw itu ialah waw sumpah, waw qasam. Jadi wal Qur'anil Hakim ini, waw ini ialah waw qasam, waw sumpah. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu wahai Muhammad benar-benar seorang utusan Allah, dan aku bersumpah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh di dalamnya hikmah-hikmah dan kebijaksanaan. Dan bila ada sumpah, mesti ada jawab kepada sumpah. Apa dia jawapan sumpah itu? Jawapan sumpah itu ialah ayat yang ketiga. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, sesungguhnya jawapan pada sumpah Allah yang Allah bersumpah dengan menyatakan Quran ini mengandungi hikmah yang banyak. Jawapannya ialah sesungguhnya wahai Muhammad, kamu adalah Rasul
yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan rasul-rasul yang terdahulu yang telah berlalu zaman mereka. Jadi ayat yang ketiga tu kita akan bicarakan lepas pada ni. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala hendak mengatakan Muhammad bahawa kamu ni benar-benar utusan Allah, dan Allah bersumpah menyaksikan bahawa Rasulullah itu adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran adalah bukti daripada kerasulanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada orang jahil bila Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi selepas aku. Tiba-tiba ada orang Melayu, dia isytihar dia ni jadi Rasul Melayu. Negeri tuan-tuan lah, negeri Selangor. Tahniah diucapkan. Sebab apa? Dia berhujah dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? La nabiyya ba'di, tak ada lagi Nabi selepas aku. Nabi tak kata tidak ada Rasul selepas aku. Dah. Tu awang dondang tu duk mengaku jadi rasul. Dia kata aku ni rasul yang diutuskan untuk orang-orang Melayu. Sebab apa? Dia berhujah juga dengan ayat Quran. Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan, demi sesungguhnya kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Jadi di kalangan orang Melayu ni tak ada lagi rasul. Lah dia mengaku jadi rasul Melayu. Orang tanya dia, apa hujah kamu? Macam-macam lah hujah dia, begini. Dia kata sebenarnya Jibril pun nak sampaikan wahyu, tapi masa tu dia duduk dalam penjara. Jibril tak nak masuk dalam penjara, tak jadi Jibril turunkan wahyu. Patah balik. Buat U-turn, pusingan U-turn. Ada juga orang percaya tu. Pelik sungguh. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Penyakit tak mengaji ni macam-macam lahir, tuan-tuan. Seterusnya, kata Al-Quran berasal dari kata qara'a, yang bererti membaca. Penambahan huruf pada kata Al-Quran untuk menunjukkan bahawa Al-Quran bukanlah bacaan biasa seperti bacaan lain dari majalah, akhbar atau buku. Kata ini juga memberi isyarat bahawa Al-Quran adalah kitab yang tertulis dalam bentuk baris-baris. Oleh kerana itu disebut Al-Quran dengan Alkitab yang tertulis. Disebut juga dengan Az-Zikr, sebagaimana Al-Quran berfungsi untuk memberikan peringatan. Dia sebut bahawa Al-Quran ini bukanlah macam bacaan lain-lain. Bukan macam majalah, bukan macam surat khabar, bukan macam buku. Surat khabar lain, tuan-tuan. Surat khabar kita boleh lepa je. Surat khabar tu pun kadang-kadang ada benda betul, ada benda tak betul. Tu berita yang ada dalam tu. Kawan saya kata kalau beli surat khabar, ada setengah-setengah surat khabar ni, dalam banyak-banyak berita tu banyak yang bohong belaka. Yang betul je, yang betulnya biasanya yang tak tipu ialah keputusan sport toto. Tu tak tipu. Hak lain tu kena fikir 2-3 kali. Ada juga orang kata beli surat khabar yang ada keputusan judi ni, hukum dia sampai tahap haram. Sebab apa haram? Keputusan judi tu ada. Kalau orang beli surat khabar kerana nak tengok keputusan tikam ekor tu, haram hukum dia. Bawa balik ke rumah, bawa balik benda haram. Letak dalam rumah, letak benda haram, benda suai dalam rumah. Tahu suai? Tahu suai? Tak tahulah orang Sungai Besar ni kalau tak tahu benda suai. Kalau kerana tu hukum haram, haram hukum dia, tuan-tuan. Tapi kalau benda lain tak apa. Kalau semata-mata nak tengok keputusan judi apa semua, niat tu tak betul dah. Beli surat khabar tu pun kerana tak betul dah. Satu hal juga. Jadi Quran ni bukan seumpama majalah, bukan macam surat khabar, bukan macam buku biasa. Dan Quran juga menunjukkan bahawa sesungguhnya dia ada peranan dia. Sebagaimana Al-Quran ini disebut sebagai Az-Zikr, peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna ala hadza ghafilin. Sesungguhnya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka,
Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, bala syahidna. Ya, betul engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah ciptakan manusia, pertama sekali manusia ini telah diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya semua janin dalam rahim seorang ibu. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu semua? Semua akan menyaksikan, menyatakan, bala syahidna, ya wahai Tuhan kami, kami menyaksikan bahawa engkaulah Tuhan yang ciptakan kami semua. Semua mengaku, tuan-tuan. Barack Obama pun kata Allah sebagai Tuhan. Siapa lagi? Sami, Welu, apa lagi? Tak Islam ke? Islam. David Beckham, raja, rakyat, orang biasa, ketua kampung, rakyat biasa, tukang sapu sampah, kerja hospital, kerja sekolah, kerani, cikgu, semua sekali akan menyatakan, kami menyaksikan bahawa engkaulah Tuhan kami. Supaya apa? Supaya mereka tidak mendakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok-esok, menyatakan bahawa sesungguhnya mereka ini lalai terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran ini dia datang bagi peringatan kepada manusia, dua sifat. Sebagaimana Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul Allah Ta'ala utuskan sebagai Bashir wa Nazir. Bashir memberi berita gembira kepada orang-orang yang terima Islam, dan mereka ini akan diganjarkan dengan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang akan seronok, orang akan tertarik dengan Islam, orang akan mengabdikan diri pada Allah, orang akan membina sifat takwa dalam diri. Dan dalam masa yang sama, Nabi memberi nazir, ingatan kepada manusia. Siapa-siapa yang engkar, yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, balasan dia di sisi Allah sangat pedih. Begitulah cerita-cerita di dalam Al-Quran. Ada cerita yang menggembirakan sebagai sesuatu yang menggalakkan manusia untuk beramal soleh. Dan dalam Quran juga ada cerita-cerita, ada peringatan-peringatan, nazir bagi ingat kepada manusia. Jika dahulu manusia pernah lupa diri dan melupakan Allah, maka Allah dengan penuh kasih sayang terhadap umat Islam menurunkan Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada mereka. Demikianlah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jika mereka lupa, maka Al-Quran akan mengingatkan mereka. Quran dari sudut susunan bahasanya sangat ijaz, sangat mengkagumkan. Sehingga dikaji satu persatu tu tak ada sesuatu pun melainkan Al-Quran ni hakim, penuh dengan hikmah dan bijaksana. Kalau kita orang Melayu, tuan-tuan, orang Melayu ni hebat dalam berpantun, gurindam, syair, apa lagi. Dia buat baik-baik syair, tapi nak challenge orang Arab masih lagi tak mampu. Syair-syair orang Arab lagi hebat. Bahkan zaman jahiliah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, orang-orang puak-puak Arab ini, mereka bertanding sesama mereka siapa yang hebat dalam mengubah syair-syair. Yang menang ini akan digantungkan berhampiran dengan Kaabah. Ada pertandingan-pertandingan khusus untuk pertandingan syair-syair dan juga dari sudut lenggok bahasa mereka. Oh, tengok pelik, hebat. Mengiktiraf sastra yang ada di kalangan mereka, di pasar-pasar ukas, di wadi ukas, satu tempat yang diadakan pertandingan-pertandingan. Yang menang itu syair mereka akan dapat pengiktirafan dan digantung berhampiran dengan Kaabah. Bila Quran datang, maka Quran telah mengalahkan semua kebijaksanaan bahasa yang ada di kalangan orang-orang Arab ketika itu. Sehingga Allah Ta'ala cabar sendiri di dalam Al-Quran. Jika sekiranya kamu ragu, kamu tak percaya, kamu rasa kamu hebat sangat, fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu hebat sangat, tolong bawa datang sama macam Quran, tak payah banyak, satu surah aja. Tak payah banyak, buat satu surah macam Al-Quran, dan panggillah saksi-saksi di kalangan kamu untuk tengok.
Jika sekiranya kamu orang yang benar dalam dakwa kamu bahawa kamu lebih hebat, mereka tak boleh nak challenge. Orang Melayu pun hebat juga dalam berbahasa, dalam bersastra. Orang kita buat pantun gurindam kan, pantun dulu-dulu. Kalau pantun dulu-dulu tu kira ada logik lah juga, dengan rima dia, dengan apa, pembayang, dengan maksud kan. Siapa cikgu bahasa Malaysia sini? Saya ngaji masa sekolah rendah dulu lah. Nak buat pantun ni dia mesti ada pembayang, ada maksud, lepas tu rima dia tu kena ngam lah, kena betul lah. Kalau tidak tak jadi pantun. Tapi pantun orang dulu okey lagi lah. Pantun zaman sekarang ni pelik-pelik, yang tak masuk akal pun ada. Betul, pantun orang dulu-dulu Pulau Pandan jauh ke tengah. Pulau Pandan ni kat mana? Kat belah-belah Johor sana kot. Belah-belah kat Indon ke mana? Belah-belah Riau tu. Gunung Daik bercabang 3. Gunung Daik tu memang cabang dia 3. Dia buat pantun tu benda yang logik, masuk akal. Pulau Pandan jauh ke tengah, memang Pulau Pandan tu jauh ke tengah, dan Gunung Daik tu memang ada cabang 3. Cabang dia macam ada cabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey lah. Zaman sekarang buat pantun suka-suka dia je. Asal bunyi belakang tu sama, okey lah tu. Kadang-kadang tak masuk akal. Baru-baru ni saya tengok TV, tak baru jugalah, lama lah juga. Tengok TV, cerita, kita rehat sebentar. Kita berpantun dulu. Pantun dia apa? Pantun dia biri-biri jumpa raksasa. Biri-biri. Cerita bab rumah tangga lah ni. Cerita bab rumah tangga. Suami baik, isteri baik. Suami tolong isteri, isteri tolong suami. Lepas tu nak iklan tu, dia ada pantun. Dia bagi pantun. Pantun dia, biri-biri jumpa raksasa, tolong isteri amalan mulia. Dia kata, memanglah tolong isteri tu amalan mulia, tapi tang biri-biri jumpa raksasa tu. Mana ada biri-biri jumpa raksasa? Biri-biri pun pening. Kata, bila masa pula aku jumpa raksasa. Dia nak bagi rima belakang tu sama, tapi duk reka-reka tu. Quran bukan sifat dia begitu, tuan-tuan. Quran ni, apa yang ada dalam Quran semua sekali adalah betul. Di samping bukan sahaja betul, penuh dengan hikmah dan juga kebijaksanaan. Betul. Lepas tu duk bincang. Nak iklan sekali lagi. Kita pantun dulu. Anak itik main layang-layang, suami baik, isteri sayang. Bila masa pula anak itik main layang-layang. Untung bebenarlah tuan itik tu, ada anak itik pandai main layang-layang. Bapa itik pun tak pernah main layang-layang, tuan-tuan. Ni anak itik duk main layang-layang ni, tak masuk akal sungguh. Dapat dekat budak-budak sekarang lagi macam-macam. Dia buat pantun 4 kerat. Hari-hari pergi pasar. Mana ada orang pergi pasar hari-hari? Tuan-tuan ada pergi pasar hari-hari? Kecuali orang yang niaga kat pasar lah. Hari-hari pergi pasar, jumpa gajah dalam teko. Lagi tak masuk akal. Gajah mana dalam teko mana ni? Besar mana teko yang ada? Hari-hari pergi pasar, jumpa gajah dalam teko. Kecil-kecil malas belajar, besar-besar jadi D.O. Amboi. Dah lah malas belajar, kecil-kecil besar jadi D.O. Seronok lah. Budak-budak sekarang reka pantun, mengarut je. Biarlah dari sudut nak dapatkan rima tu, dia reka. Quran sifat dia tidak begitu. Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengandungi hikmah-hikmah dan bijaksana yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada manusia. Bila manusia rosak, maka Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin. Bukan sahaja Allah Taala utus Rasulullah, bahkan Allah Taala bagi kepada manusia ni panduan dalam kehidupan mereka. Bila Rasulullah dah tak ada, tapi Quran masih ada. Wal Quranil Hakim. Khazanah Quran dia tak akan hilang. Manusia berpegang dengan Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin hidup dia tak akan sesat selama-lamanya. Allah mensifatkan Al-Quran dengan hikmah. Wal Quranil Hakim, iaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Al-Quran mengatur gerakan kehidupan manusia seperti seorang kusir. Kusir ni penunggang yang mengatur kudanya untuk bergerak cepat atau lambat dengan cemetinya. Manusia ni kalau dia naik kuda, dia akan ada cemeti tu. Dengan cemeti itulah
dia boleh memandu arah perjalanan kuda itu. Jadi Al-Quran memandu arah dan mengatur gerakan kehidupan manusia mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, perilaku kita dalam membaca Al-Quran tidaklah sama dengan memperlakukan kitab-kitab yang lain. Setiap orang yang hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah ia bersuci terlebih dahulu, tidak dalam keadaan berhadas besar, sebab Al-Quran adalah kitab suci yang mesti dipelihara kesuciannya. Firman Allah Ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yakni di Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dalam membaca Al-Quran juga tidak sama dengan membaca kitab lain. Ketika membaca Al-Quran mestilah mematuhi kaedah ilmu tajwid agar tidak terjadi perubahan dalam makna. Untuk melancarkan bacaan Al-Quran, maka hendaklah seseorang itu membacanya sesering mungkin atau mulazamah, agar lidahnya terlatih dan mampu untuk mengeluarkan suara huruf dari tempatnya dengan baik dan benar. Jadi dia kata nak baca Quran ni tak sama dengan baca kitab-kitab hak lain. Baca Quran ni kena patuh ilmu tajwid. Nak reti kena belajar. Ada berguru. Berguru pula kemudian kita sebut depan guru, yang tu lebih baik. Dan kita ni nak bagi biasa kena mulazamah, kena ulang sebut. Ulang-ulang sebut. Kalau kita tak biasa sebut, tak ulang-ulang, kadang-kadang nak sebut satu-satu perkataan tu kadang-kadang agak susah. Tambah-tambah pula kita ni lidah Melayu, lidah Jawa, lidah Banjar. Saya ngaji kat Malaysia rasa macam betul dah. Pergi kat Mesir, parok kena katok dengan tok guru Arab, tuan-tuan. Guru Arab pula dia pelik. Pelik sebab apa? Dia kata aku pelik budak Melayu ni. Sebab apa? Sebab budak Melayu ni kalau tanya hukum, confirm boleh jawab. Tanya hukum boleh jawab, tapi sebut tak betul. Penyakit budak Melayu. Tanya hukum ni ikhfa, izhar, idgham, semua boleh jawab. Iqlab, nun mati, bertemu dengan apa semua dalam kepala. Kita jenis ngapal. Tapi bila sebut salah, dia kata khata. Dia kata sebut salah. Arab pula, budak-budak Arab sebut tanya hukum tak tahu, tapi sebut betul. Tu hebat dia. Ialah mentang-mentang lah lidah dia. Lidah dia kira sedap dia lah. Dia sebut tu betul. Mana sebab lidah dia, tapi kena ngaji juga. Bukanlah semua Arab tu sebut betul, tak juga semua Melayu, semua Jawa, semua Banjar tu tak betul, tak juga. Tapi yang betulnya ialah yang belajar. Yang mengaji betul-betul. Nak letakkan satu-satu huruf tu, bagi makhraj kepada huruf itu pun kadang-kadang susah. Huruf ada huruf-huruf yang susah. Seumpama huruf yang kadang-kadang nak bagi letak dot, contoh dot itu nak larikan lidah daripada lidah ni ke geraham tu, nak ke kanan ataupun ke kiri. Susah. Kita sebut main dot gitu je, belajar dot walab dot, senang-senang gitu je. Tapi dari sudut nak bagi huruf tu betul-betul, lidah kena larikan belah kanan ataupun belah kiri. Payah tuan-tuan. Bila kita ngaji tak betul, dia katok atas belakang. Dah Malaysia, dia kata. Ni lidah Melayu ni, dia kata. Ni lidah Malaysia lah ni. Ambil mu. Jadi dia kata apa? Kena mempelajari dan mendalami kaedah-kaedahnya. Dan Nabi sendiri pun sebut bahawa elokkanlah bacaan Quran kamu dengan beberapa perkara, kata Nabi SAW, melalui beberapa kombinasi. Yang pertamanya tahsinus saut, mengelokkan suara. Lontaran suara ni kena elok. Kemudian dengan tajwid dan juga dengan tarannum. Begitulah dari sudut membaca Al-Quran itu sendiri. Dia ada maratib, tahap-tahap kelajuan baca Al-Quran. Sebagaimana yang kita dah belajar dengan guru-guru kita, ada bacaan disebut bacaan tahqiq. Tahqiq ni bacaan yang paling lambat. Seketul. Yang kedua, dari sudut kelajuannya disebut bacaan tartil, secara tartil. Bacaan secara tartil inilah bacaan yang paling baik. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Yang paling baik ialah bacaan tartil.
Dan yang ketiganya dalam kelajuan dia tadwir. Tadwir ni kadang-kadang melibatkan orang yang menghafal dan kadang-kadang dibawa juga dalam bacaan ketika solat. Agak laju tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia agak laju. Dan yang paling lambat yang paling laju ialah hadar. Hadar ini ialah bacaan-bacaan yang bersambung-sambung kadang-kadang. Dia baca tu memang agak laju-laju sungguh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Dia laju. Bacaan yang agak laju. Jadi benda-benda seumpama ni kena belajar. Di samping suara yang baik itu pula, ada suara orang suara dia boleh tinggi, ada orang dia tak boleh tinggi. Ada orang dia mengaji tu dari sudut tabakat suara dia sekadar 2 tabakat je. Yang paling rendah ialah qarar, yang kedua nawa, yang ketiga jawab. Ramai orang dia boleh tarik tinggi sampai jawab je. Jarang-jarang orang boleh tarik tinggi sampai jawabul jawab. Macam Hajah Rogayah Sulung, Ismail Hashim, orang-orang yang suara dia hebat tu, dia boleh tarik tinggi. Saya tak pandai. Ngaji pun main-main gitu je. Aur bukah aur, kata Banjar. Ngaji lari. Lepas tu ponting. Tu tak berapa nak reti tu. Jadi tuan-tuan, nak ngaji ni, nak reti Quran ni melalui pengajian dan juga hendaklah berguru. Demikianlah perbezaan yang sangat mendalam antara membaca Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Oleh kerana itu, hendaklah belajar membaca Al-Quran kepada orang-orang yang baik dan benar bacaannya. Dengan demikian kita dapat belajar dengan baik dan benar pula. Kerana bacaan guru sangat mempengaruhi muridnya dan akan memperbaikinya. Jadi Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan hikmah. Setiap ayat memiliki hikmah. Setiap kata memiliki makna. Bahkan setiap huruf dan susunan memiliki rahsia yang tidak dimiliki oleh tulisan selainnya. Disebut sebagai kesimpulan ayat yang kedua ini, Quran penuh dengan hikmah. Ayat-ayat Quran ada hikmah. Setiap kata ada makna. Bahkan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu dari sudut susunannya juga memiliki rahsia yang mana-mana kitab, mana-mana bacaan tidak mampu untuk menandingi Al-Quranul Karim. Jadi orang kita kena ngaji Quran, kena belajar. Ilmu-ilmu yang ada pun sumbernya, walaupun di sana ada berlaku kekhilafan pandangan di kalangan ulama, tapi sumber rujukan mereka tak lari daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Walaupun di sana dari sudut hukum fiqh mungkin ada percanggahan pendapat di kalangan ulama itu dan ulama ini, tapi yang mereka ambil semuanya daripada Al-Quranul Karim. Contoh, dalam mazhab kita masa ambil wuduk, bila sapu kepala tu memadai dengan 3 helai rambut sekurang-kurangnya, mazhab kita wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala kamu sekurang-kurangnya dengan 3 helai rambut. Bila basah 3 helai rambut, maka dah sah dah ketika menyapu kepala ketika berwuduk. Mazhab-mazhab lain juga menyebut dalam ayat yang sama, tapi dari sudut pemahaman mereka berbeza. Mazhab Hanafi menyatakan bahawa betul ba di situ ialah ba litaba'ud ataupun ba litaba'id, untuk sebahagian 3 helai rambut tak cukup. Yang dikatakan sebahagian mestilah ada bahagian-bahagian kepala. Jadi mereka berpandangan yang dimaksudkan dengan sebahagian mestilah sekurang-kurangnya 1/4 kepala. 1/4 kepala disapu, maka barulah memenuhi syarat. Syafi'i pula ada kata sebahagian. Sebahagian ni 3 helai rambut tu dikira sebahagian. Sebab berbezaan pandangan mereka dari sudut untuk mengambil hukum, takhrijul hukmi, mengistimbat hukum, untuk mengambil hukum daripada ayat tersebut. Ada mazhab Maliki misal contoh menyatakan ba sini bukan ba litaba'id, tetapi ba di sini ialah ba lil ilsaq. Bila kamu nak berwuduk, maka ketika sapu kepala tu hendaklah sapu semua kepala. Maka sapu semua kepala, semua kepala kena basah.
kena sapu daripada depan sampai belakang. Apa yang dinamakan kepala, tu daripada depan belakang, itu nama kepala. Jadi mereka sapu semua. Itu pandangan-pandangan mereka, tapi rujukan mereka, sumber utama tak lari daripada Al-Quranul Karim. Jadi kita ni muslimin muslimat sekalian, bila datang sesuatu masalah, maka kita hendaklah rujuk kepada Al-Quran. Hari ini kadang-kadang kita tak rujuk pada Quran, menyebabkan kadang-kadang dengan satu-satu perkara ataupun dalam satu-satu isu, menyebabkan kita berbalah ataupun berpecah. Sebab apa? Sebab tak rujuk pada Quran. Saya ambil contohlah. Bila datang isu, contoh isu kalimah Allah. Saya tanya tuan-tuan, boleh tak boleh orang bukan Islam guna perkataan Allah? Dah. Ada kata boleh, tak boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Dalam masalah ni pun banyak pandangan-pandangan daripada ustaz-ustaz. Dan saya tak minta tuan-tuan untuk ambil pandangan saya, tapi saya cuma untuk melontarkan pandangan pada tuan-tuan. Boleh ke tak boleh orang bukan Islam nak guna kalimah Allah? Sebenarnya dalam Quran dah lama dah menyebut bahawa sesungguhnya tidak, ulama-ulama dulu dah sebut lama dah dalam kitab-kitab mereka, bahawa sesungguhnya ada di kalangan orang yang bukan Islam ini, dia menyebut Allah juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang yang bukan Islam itu, siapa yang jadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan sebut Allah. Orang Arab jahiliyah, termasuklah Abu Lahab, Abu Jahal, disebut Allah juga. Mereka pun sebut Allah. Maknanya boleh. Bahkan dari sudut pengamalan kita sendiri pun tuan-tuan, dalam masyarakat kita hari ini, dalam pengamalan kita, orang Islam, orang bukan Islam pun dah biasa dah sebut Allah. Dah biasa dah. Contoh dalam lagu-lagu, dalam lagu-lagu negeri masing-masing. Contoh lagu negeri Selangor, ada tak perkataan Allah? Ada tak perkataan Allah? Ada. Awak tak ingat? Saya tak ingat lagu negeri Selangor. Walaupun dah dekat setahun dah duduk sini, tak ingat. Tak apa ingat lagi. Tak ada. Jenis nak ngapal ni payah sikit. Lagu negeri Pahang misal contoh, Ya Allah yang Maha Kuasa, lanjutkanlah usia tuanku, apa semua itulah. Jadi dia kata, Ya Allah yang Maha Kuasa, lanjutkanlah usia. Lagu ni dinyanyikan oleh orang Islam, dan orang bukan Islam pun nyanyi juga. Orang bukan Islam nak sebut apa? Ya God, lanjutkanlah, tak boleh. Ataupun Ya Tuhan, lanjutkanlah usia, tak boleh. Dia sebut Allah juga dalam lagu-lagu, lagu-lagu yang dinyanyikan. Begitulah bila orang bukan Islam, dia jalan, tiba-tiba dia jatuh longkang. Allah, dia kata macam tu. Nak kata apa? Kalau salah nak saman bawah akta mana? Bawah peruntukan undang-undang mana? Bawah enactment mana? Satu hal. Jadi dari sudut pengamalan dia dah diamalkan di kalangan masyarakat kita tuan-tuan. Bahkan kita masuk di perkampungan orang asli, kita pun mengajar kepada mereka yang bukan Islam. Saya lama di Perak, masuk ke perkampungan orang asli. Bila masuk kampung orang asli, ajak mereka masuk Islam. Tatak-tatak, jajak-jajak, lita-lita, menalih-menalih, sen oi kenembek, chen belwal temir, ma tatak-tatak. Tuan-tuan faham ke? Tak faham. Orang asli, kita cakaplah asli. Kita masuk ni apa semua, kita pun terangkan kepada mereka bahawa kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta kita semua, tatak-tatak, semua Allah yang jadikan. Kita sebut siapa yang jadikan? Allah. Allah yang jadikan, Allah yang ciptakan, yang turunkan hujan, Allah yang bagi rezeki, Allah. Jadi kalau kita kata Allah ni Tuhan untuk kami je, bukan Tuhan untuk kamu sebab kamu bukan Islam, macam kita nak ajar syirik. Sebab apa? Allah Tuhan semua sekali. Tuhan kita, Tuhan orang Islam, Tuhan orang bukan Islam. Siapa dia Tuhan yang sebenar? Allah. Kalau kita kata, dah Allah ni Tuhan pada kami je, bukan Tuhan pada kamu, macam kita nak ajar mereka syirik. Tak boleh tuan-tuan. Allah Tuhan, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Cumanya, bila kita ajar begitu, gini, dia pun faham. Tapi dia tak masuk Islam lagi. Kita tanya dia, sekarang Yek dah cakap banyak, saya dah cakap banyak, dah terangkan siapa yang bagi rezeki. Dia nak sebut Allah, dia tak boleh sebut sebab dia tak Islam lagi. Betul ke kaedah macam tu? Yek tahu, saya tahu yang turunkan hujan Tuhan yang itulah, tapi saya tak boleh sebut. Tak boleh tuan-tuan. Sebenarnya dari sudut itu tak ada halangan.
Tak ada halangan. Orang Islam, orang bukan Islam sebenarnya boleh sebut Allah. Cuma isu sekarang ni yang timbul, boleh tak, sama ada tak boleh ataupun tak boleh kitab Bible ataupun Injil yang ada perkataan di dalamnya God ataupun Lord nak ditukar terjemahannya kepada Allah. Yang ni orang Islam semua sekali kena tentang dan kena perang. Tentang boleh faham tak? Boleh faham tak isu? Sekarang ni boleh faham tak isu? Boleh faham tak isu? Bila dalam kitab Bible ataupun Injil yang nak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan perkataan yang ada itu, baik perkataan Jesus ataupun perkataan Lord ataupun perkataan God, yang tu nak ditukarkan menjadi perkataan Allah dalam Bible mereka, yang ni kita semua kena perang. Yang ni sekali-kali kita tak bagi izin perkara ini. Sebab apa? Sebab dalam perkataan Lord dan God juga dah ada orang yang menyimpang akidah dia. Dia baca terjemahan Injil dalam bahasa Melayu tu, dia jumpa perkataan God, perkataan Lord, apa semua ni. Dah ada orang Melayu Islam yang terpesong akidah dia. Apatah lagi kalau diterjemahkan dalam Bible dan Injil itu God ataupun Lord menjadi Allah, lagi orang Islam akan keliru dan dia akan bertambah merosaknya masyarakat umat Islam di Malaysia. Jadi yang ni yang kita kena tentang. Lagipun orang-orang Kristian kalau dia sembahyang, dia guna perkataan Lord ataupun God dari sudut ibadah dia, okey, tak jadi masalah. Tapi bagi orang Islam, kita sama sekali tak boleh tukar. Contoh dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar. Mana boleh tukar dengan perkataan lain? Allahu gedi, tak boleh. Allah ganal, tak boleh. Ataupun God Akbar, tak boleh. Lord Akbar, tak boleh. Perkataan itu hak untuk orang Islam. Dan dalam kitab Injil, Bible, kamu nak guna hak lain, gunakan. Tapi Allah tolong jangan guna. Yang jadi masalah ialah kenapa ada kitab-kitab Injil yang diterjemah dalam bahasa Melayu dan telah pun digunakan perkataan Allah. Bahkan proses untuk menterjemahkan kitab Injil ke bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 1974 lagi. Aku pun belum beranak lagi, tuan-tuan. Saya belum beranak. Mendapat izin daripada Kementerian Dalam Negeri. Siapa punya kerja? Orang Melayu 40 tahun dulu buat apa? Tuan-tuan fikirlah. Tuan-tuan fikirlah. Tu, hak digunakan di Sabah, di Sarawak tu, ada kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bukan sekadar bahasa Melayu. Ada perkataan Allah di situ menggantikan perkataan God dan Lord. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan faham tak isu ni? Faham tak isu ni? Sebab tu kita kena ngaji. Saya tak minta tuan-tuan terima pandangan saya. Saya tak minta tuan-tuan kata inilah pandangan yang betul. Tak, terpulang pada tuan-tuan. Tapi saya buka minda. Buka minda. Ya, tapi kita sangat-sangat tak setuju kalau kitab Bible diterjemahkan Lord ataupun God menjadi Allah. Kita berhenti sekejap untuk memberi laluan azan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة على الفلاح على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung sikit lagi. Memang perkataan Allah kita kena jaga kesucian dia. Dan kemudian kita tidak bersetuju untuk diterjemahkan God ataupun Lord menjadi Allah dalam Bible yang nak diterjemahkan ke bahasa Melayu. Sebab itu akan mengelirukan dan barangkali akan memesongkan akidah umat Islam. Dan dalam masa yang sama banyak lagi tuntutan-tuntutan Allah. Kadang-kadang ada orang bersungguh sangat pertahankan kalimah Allah, pertahankan kalimah Allah. Tengok-tengok yang nak pertahan tu pun kadang-kadang aurat pun tak tutup. Hak pegang spanduk tu, pertahan kalimah Allah tu, separuh bogil pakai tu. Ada juga hak jenis lagu tu. Sebab apa? Sebab banyak orang kita yang tak mengerti tuntutan. Dia pertahankan kalimah Allah. Di sana ada banyak lagi tuntutan-tuntutan, perintah-perintah Allah. Bila dia Islam, bukan sahaja kalimah Allah perlu dipertahankan, hukum, syariat dan macam-macam lagi perintah Allah juga mesti dipertahankan. Dan tujuan mempertahankan kalimah Allah itu ialah supaya kita tak nak umat Islam batal akidah dan rosak akidah. Kita belajar bab semayang, kita belajar bab puasa, kita belajar zakat, kita belajar pasal haji. Perkara-perkara ni ada perkara yang batalkan semayang. Kita semayang-semayang terkentut, terkentut, batal. Kita semayang-semayang tu imam terkentut, misal contoh, tak tahan sangat. Makan ubi kayu banyak. Lepas tu datang masjid, tengah angkat takbir, Allahu Akbar, baru waladhdallin, tak tahan sangat, tahan-tahan, terlepas. Imam pun batal. Walaupun dia tu imam, batal semayang. Ada kalanya semayang batal. Begitulah kita puasa. Ada kalanya puasa batal. Ada perkara batalkan puasa. Begitu juga kita buat haji. Ada perkara yang boleh membatalkan haji. Dan begitulah syahadah yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada perkara yang boleh menyebabkan kalimah syahadah yang diikrarkan tu terbatal ataupun terkeluarnya iman. Yang ni pun kita belajar dan kita mengaji. Dengan sebab itu kita kena reti. Bahkan kita kaji Quran, tengok dalam Quran banyak lagi khazanah-khazanah, banyak lagi ilmu-ilmu Islam yang kita jauh ketinggalan, tuan-tuan. Dari sudut istilah-istilah pun banyak. Hari ni ilmu-ilmu yang ada hari ni banyak ambil daripada Islam, banyak ambil daripada Quran. Contoh jenayah, perkataan jenayah. Islam lama dah memperkenalkan qanun jenayah ataupun jenayah syariah. Perkataan jenayah itu pun diambil daripada perkataan Islam. Jana yajni, artinya kesalahan. Kita mengaji bab jenayah. Bab jenayah dari sudut bahasa ni ialah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tubuh, pada harta dan juga pada maruah. Dan hari ni orang ambil perkataan jenayah itu pada orang yang buat dosa, buat benda jahat, buat tak molek tu disebut jenayah. Jabatan Siasatan Jenayah, JSJ contoh. Jabatan Siasatan Jenayah, dalam kes-kes bunuh apa semua dia termasuk dalam kes jenayah. Perkataan jenayah itu pun diambil daripada perkataan yang asalnya perkataan bahasa Arab. Dan fuqaha sendiri, fuqaha, ulama-ulama faqih, ulama-ulama fiqh dalam Islam, dia sebut apa? Jenayah ini ialah pencerobohan yang dilakukan pada tubuh yang boleh dikenakan sama ada undang-undang hukum qisas ataupun denda. Denda ini disebut sebagai diat. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Kau tinggi sangat ustaz ni cerita benda ni tak faham. Tapi nak bagi tahu itu sebahagian daripada ilmu Islam yang sebenarnya sikit je, banyak lagi dan luas lagi ilmu Islam ini. Dan dari sudut pengertian jenayah pada fuqaha ini dia lebih khusus. Apa dia? Iaitulah bahawa sesuatu perbuatan ataupun perlakuan kesalahan yang menceroboh pada tubuh, yang kesalahan itu bila sabit boleh dikenakan hukum qisas, balas balik, dan juga boleh juga dikenakan denda ataupun diat. Dan dalam permasalahan pembunuhan, misal contoh, dibahagikan pula kaedah-kaedah pembunuhan. Ada orang yang melakukan jenayah, lakukan pembunuhan itu qatlul amdi disebut, bunuh secara sengaja. Ada yang syibhul amdi, macam sengaja tapi tak sengaja. Ada yang pembunuhan berlaku dengan sebab khata', qatlul khata', dia tersalah, salah sungguh. Qatlul amdi ni ialah orang yang membunuh memang ada niat dan gunakan alat yang alat itu biasanya memang akan mati. Contohnya dia ada niat nak bunuh, kemudian dia pakai pedang, dia libah pedang kena ketengkuk, kemudian putus, maka mati. Dia ada niat dan alat digunakan pun alat yang boleh mati. Ataupun dia pakai tukul, ambil tukul katok sungguh atas kepala, mati. Itu dikira sebagai bunuh secara sengaja, qatlul amdi. Ataupun dia ambil orang campak dalam api, bakar, mati. Ataupun langgar, saja langgar, bawa kereta laju, pum, langgar, mati. Ataupun dia naik gajah lah, misal contoh, naik gajah jalan-jalan pijak, saja pijak dengan gajah ni mati. Tapi kalau pijak dengan kambing biasa tak mati. Ambil kambing 2-3 ekor, pijak-pijak tak mati biasanya lah. Yang macam tu dia tak dikira sebagai bunuh sengaja. Ataupun dia mari-mari dia picit telur sampai pecah telur, mati kawan tu. Sebab picit telur ni dia boleh bawa mati, tuan-tuan. Ataupun apa lagi, melalui kaedah-kaedah, dia cekik boleh mati. Ataupun dia bubuh racun tu, dia walaupun dia tak buat, orang tu minum racun, tapi orang yang bubuh racun tu dia ada niat, dan racun itu bila diminum memang tahu memang akan mati. Maka itu adalah kategori-kategori yang bunuh secara sengaja. Ada juga yang bunuh tak sengaja. Tak sengaja ni ialah macam dia memang pukul sungguh, tapi dia pukul tu dengan alat yang biasanya memang tak matilah. Contoh, saya ambil kotak tisu ni, saya baling ni kalau kena lazimnya tak mati, tapi baling-baling memang mati. Yang tu memang dia baling sungguh, tapi baling dengan alat yang biasanya tak membunuh. Manalah tahu kawan tu ada sakit jantung, kita duk gurau je, kita campak kotak tisu ni, kata ular sawa, dia pun ingat ular sawa sungguh, ular sawa mati, sakit jantung. Habis. Kita baling tu sengaja, yang tu macam sengaja tapi sebenarnya tidak sengaja berlaku. Ataupun kita campak, orang ni campak dalam air, kita tahu dia pandai berenang, kita campak dalam air sebab kita saja-saja nak acah-acah dia je. Mu tak buat aku campak mu, kita tahu dia pandai berenang, kita campak-campak dalam air, dia tenggelam sungguh, lalu mati. Yang tu juga dikira macam sengaja tapi tak sengaja.
Ada juga kategori yang orang tu berlaku pembunuhan tapi memang tak sengaja sungguh. Dia berjalan-jalan tersadung, dia badan besar, orang depan tu badan kecil, dia tersadung, dia tertindih kawan tu, kawan yang kena tindih tu mati dia. Dia tak sengaja. Yang ni khata', qatlul khata'. Dan macam-macam lagi lah. Dia pergi berburu, tembak memang memang pelanduk sungguh, tembak-tembak, tengok-tengok mati kawan dia. Kawan dia ingat duk belakang. Contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama. Justru dalam kaedah-kaedah ini ada hukum-hukumnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum qisas yang ada kalau kita belajar dalam bab jinayah, dan semua benda-benda ni, hukum-hukum ni ada disebut dalam kitab fiqh manhaji, dalam mazhab Syafi'i, dibincangkan secara panjang lebar dan sebagainya. Bahkan yang diterjemah dalam bahasa Melayu pun ada kitab-kitab fiqh manhaji ni. Tuan-tuan ngajilah. Sebab inilah dia banyaknya khazanah-khazanah dan ilmu-ilmu Islam. Dan dalam masalah denda ataupun diat itu pun ada istilah-istilah yang merujuk kepada beberapa perkara. Ya, betul, dikenakan diat 100 ekor unta, tapi di sana dibahagi-bahagikan juga oleh para ulama. Ada orang ni dia kena bayar 100 ekor unta, dan ketetapan dia mesti unta-unta yang jenis ini. Yang pertama, unta jenis hiqqah. Apa yang dimaksudkan dengan hiqqah? Unta-unta juga, tapi hiqqah ini ialah unta yang berumur genap 3 tahun ataupun lebih. Sebab apa dimaksudkan dengan hiqqah? Ialah unta tu dia dah boleh layak untuk ditunggangi dan dimuatkan barang atas dia, sebab umur dia dah sampai 3 tahun. Kemudian ada beberapa ekor, sebanyak sekian-sekian ekor unta yang nama dia jaza'ah. Unta jaza'ah ni ialah unta yang umur dia dah genap 4 tahun ke atas. Sebab apa dinamakan jaza'ah? Sebab unta itu adalah unta muda yang biasanya akan tanggal gigi depan dia, menandakan dia dah cukup umur molek dah. Kalau lembu dia 2 tahun, kambing 2 tahun kan, dia tanggal gigi tu, kira ngam-ngam lah tu. Kambing muda, lembu muda. Boleh sebut lembu tak tuan-tuan? Ke tak boleh sebut lembu? Sensitif kok kadang-kadang. Tak boleh sebut lembu, Ustaz. Unta 4 tahun ni dia unta muda. Dia 4 tahun tu ngam-ngam muda, gigi dah tanggal. Dan yang ketiganya, ada sekian-sekian ekor unta yang disebut unta khalifah ataupun unta betina yang bunting. Dia ada istilah-istilah dia, bukan semua 100 ekor unta. Dan dalam masa yang sama ada juga yang dikategorikan oleh ulama beberapa ekor unta yang disebut unta makhad. Unta makhad ni ialah unta yang mak dia akan bunting. Artinya unta tu berumur genap setahun. Bila anak unta tu umur genap setahun, unta ni dinamakan unta makhad. Sebab apa unta makhad? Sebab mak dia get ready dah untuk mengandung. Sebab bila unta ni umur setahun, biasa mak dia baru mengawan. Kalau umur dia tak sampai setahun, mak dia tak mengawan lagi. Mak dia duk jaga dia ni sampai umur setahun. Kemudian ada unta yang disebut sebagai bintul labun, unta betina yang umurnya dah genap 2 tahun ataupun ke atas. Sebab apa dinamakan bintul labun? Sebab dia tu betina. Dia dinamakan labun pula sebab apa? Sebab mak dia dah get ready untuk melahirkan adik pada dia. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Mak dia dah mengandung setahun. Unta dia mengandung setahun je. Masa dia umur setahun, unta ni nama dia makhad. Umur setahun unta ni. Kemudian kenapa dinamakan setahun? Sebab mak dia dah nak mula mengandung. Kemudian bila dia masuk umur dia 2 tahun, unta ni dinamakan labun, bintu labun, betina yang labun. Sebab apa dinamakan labun? Sebab dia ni betina. Kemudian mak dia dah pun bersusu. Sebab apa bersusu? Sebab mak dia dah tunggu masa untuk beranakkan. Sebab dia jaga anak dia setahun, kemudian dia mengandung setahun. Sebab tu unta tu umur 2 tahun. Tuan-tuan boleh faham tak tu? Tak faham, ngajilah, carilah tok guru mana. Satu lagi disebut sebagai jantan labun. Unta tu jantan. Tu jantan tapi umur dia dah nak masuk 2 tahun. Sebab apa? Sebab macam tadilah, umur dia dah masuk 2 tahun, mak dia pun dah nak dapat, dia pun dah nak dapat adik. Mak dia dah nak beranak. Sebab apa? Mak dia dah nak keluarkan susu. Dia ada istilah-istilah dia, pembahagian-pembahagian, pecahan-pecahan dia yang dibincangkan oleh ulama. Dan sebab apa pula kena bayar diat gini-gini, berapa banyak diat gini, berapa unta ni banyak ni, banyak ni, banyak ni, dibincangkan oleh para ulama. Tu hanya sebahagian
daripada ilmu. Nak bagi tahunya, banyak lagi ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, khazanah dia ada dalam Quran yang kita sendiri pun tak tahu, tuan-tuan. Jadi Allahu Akbar, Al-Quran memang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah-hikmah yang tersendiri yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat ilmu yang boleh kita ambil bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.